perjalanan untuk sampai ke Tasik Berugong, di mana kat belakang kita orang ni satu-satunya rumah yang kita nampak. Dan sebelum nak sampai ke sini, kita terpaksa melalui, kalau kita naik 4-wheel drive ni, kena jaga kepala sebab ada cabaran dia lah nak masuk ke dalam kawasan ni. Dan antara benda yang kita rasa menyentuh hati disebabkan tak ada electricity. So bayangkanlah macam mana mereka hidup dalam keadaan macam ni. Yang paling mengejutkan, kita tunjuk sikit. Kami tanya kat mana tempat toilet atau tandas. Puan Nori, yang tu yang plastik tu kan? Toilet dia? Okey. Nampak tak yang plastik tu? Itulah toilet dia. Sebab rasa hati seperti umpama nenek dan atuk kita, iaitu Pakcik Hashim dan juga Makcik Jamalia, yang tinggal di rumah yang kita boleh cakapkan agak usang, agak memang dahsyat sangat, sampaikan kalau kita pijak tu takut-takut kalau melompat tu roboh, boleh runtuh. Dan kalau kita tengok atap-atapnya, memang kalau hujan lebat memang akan low air lah, sangat-sangat. Tapi yang sedihnya adalah mereka terpaksa pindah dalam keadaan segera, dan mereka sendiri pun tak ada jalan macam mana nak pindah. Dalam keadaan barang rumah pun sangat banyak, dan banyak juga yang rekut, dan juga Pakcik Hashim sendiri pun keadaannya kurang sempurna, nak berjalan pun mengesut-esut, tak boleh bercakap dan tak ingat dan sebagainya. Jadi itu sangat menyentuh hati kami lah zaman ni. Allah semoga Allah mudahkan. Doakan agar kami Mapim dapat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Dan tadi saya bagi memulakan program kita pada malam ini, kita satu review lah, nak tunjukkan sebab kenapa keluar video yang tu. Sebab The Helmis tu dia je yang berdua malam ni kan, dia berdua The Helmis ni, dan kita tunjukkan sedikit video paparan apa yang dilaksanakan. Memang macam tak percaya, susah nak tengok anak-anak muda yang terlibat dengan program sukarelawanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pada malam ini program kita ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi sebagai tanda sebagai tanda terima kasihnya, telah bersudi untuk minta kita menganjurkan pelbagai program pual bicara yang melibatkan orang-orang yang hebat lah, orang yang hebat. Jadi masuklah yang ada pada malam ini. Jadi begitu juga di kesempatan ini saya mengucapkan jutaan apresiasi kepada semua peserta korban yang minta ibadah korban dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah korban telah dilaksanakan dengan cemerlang di dalam negara dan juga di luar negara, termasuk di Afrika, yang mana pada tahun ini YBM sekali lagi menjemput semua siapa yang pernah menyertai korban dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk join sekali lagi untuk tahun ini. Daftar awal, sebab daftar awal ni penting sebab takut nanti trafik apa semua dan sebagainya. Jadi termasuklah ramailah personality pun join korban, dan insyaAllah harganya jauh lebih murah daripada di negara kita. Tetapi kita buat korban bukan hanya di luar negara tapi juga di dalam negara. Jadi kita galakkan daftar awal, walaupun bayar kemudian tak masalah. Tapi kalau daftar awal, bayar awal lagi bagus. Bayar ansuran pun boleh mengikut jumlah bahagian. Kalau lembu dengan unta tengok 7 bahagian boleh bayar 7 kali. Tapi kalau yang kambing tak dapat bagi 7, dia 1 ya kan. Begitu juga niatkanlah untuk memperbaiki amalan kita dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita pada tahun ini. InsyaAllah YBIM adalah satu-satunya yang telah memiliki ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang teratur, maka dijamin
ibadah yang berkualiti, terus dan profesional. Dan untuk makluman semua, negara Afrika akan mengeluarkan satu pengiktirafan bahawa Yayasan Budi Ihsan Malaysia sebagai satu-satunya wakil untuk menjalankan ibadah korban untuk negara mereka. Baiklah, tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini kita dalam forum Taman Syurga Maya menampilkan beberapa personality popular. Nampaknya tadi baru puji yang 2 orang tu langsung hilang, tuan-tuan. Kan? Atau keluar pula dia kan. Jadi kita ni kena carilah. Jadi bila kita buat live ni kan, kena cari jugalah lain-lain yang clear. Jadi saya perkenalkan dulu panelis kita yang hebat-hebat pada malam ini yang bakal menjawab soalan-soalan yang agak gempar pada malam ini. Lain soalan yang diberi, lain soalan yang ditanya. Barulah ada thrill. Bagi comel sikit, kan. Kawan tu dah prepare dah berzikir dah nak jawab pakai jawapan tu kan, tapi rupanya lain lah. Malam ni panelis kita yang pertama Ustaz Wan Lokman Hakim Wan Syajali, iaitu pegawai belia dan sukan hikmah Sarawak ke Kuching? Sarawak ke Kuching? Bila pula ada sukan, dia pegawai belia saja, Syekh. Pegawai belia hikmah Sarawak. di Kuching, Sarawak. Alhamdulillah. Sarawak. Jadi international ni sebab dia seberang laut. Jadi Ustaz Wan Lokman, sihat ya Ustaz Wan Lokman? Alhamdulillah sihat. Saudara Samsul sihat. Alhamdulillah. Tu saya dengar tadi Ustaz Wan Lokman dengar tadi ada kenduri tahlil. Buat tahlil pula. Tak buat tahlil untuk siapa? Tak, hari ni biasa malam Jumaat kita dengan family buat tahlil lah. Biasalah. Oh, Alhamdulillah. Untuk tahlil keluarga lah. Baca Yasin. Alhamdulillah. Baca keluarga. Yalah. Macam tu. Syukur. Alhamdulillah. Yalah. Syukur Alhamdulillah. Susah jadi nak cari. Susah. Nak cari lelaki bujang yang boleh bawa tahlil ni. Susah. Sebenarnya. Kan? Saja ya. Dia punya saja nak iklankan. Saja nak iklan. Okay. Jadi untuk makluman semua. Untuk makluman semua, Ustaz Wan Lokman ni masih lagi single. Jadi kepada siapa yang ni nanti pandai-pandai lah. Okey, jadi seterusnya panel kita yang seterusnya adalah Siti Nodiana yang tidak lain tidak bukan, kalau kita tengok dia tu bukan bergetar dah, bergegar baganza macam tu kan. Jadi Nana, sihat Nana Alhamdulillah Ustaz. Sihat ke? Alhamdulillah. Jadi apa khabar? Sekarang ni kat mana ni? Kat Negeri Sembilan ke kat Kelumpur? Dekat Kelumpur. Kat Kelumpur. Habis Abang Ahmad ada sekali kat situ? Dia ada kat Sendayan. Sendayan lah. Okeylah. Dekat Sendayan lah. Habis kat Kelumpur tinggal dengan siapa ni? Dengan Ryan. Dengan anak Ryan je lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni apa buat kat rumah ni dalam tempoh PKP ni? Dalam tempoh PKP ni buatlah kerja semua daripada online. Semuanya bekerja daripada rumah. So macam sekarang lah, interview kat rumah. Macam tu lah. Interview Alhamdulillah. Elok lah tu. Kan? Jadi interview ni dia macam-macam. Interview ni biasa dia berdasarkan calon-calon yang ada. Biasa macam, hilang lah balik orang tu. Hilang pula. Ay, gambar dia gila-gila. Buat magic pula dia. Ayo. Okay. Jadi Nana, sekejap lagi kita akan pada jadi kepada The Helmis. Dia ada dua. Di sebelah kanan skrin tu adalah Heliza Helmi. Kan? Apa khabar Heliza? Alhamdulillah. Okay. Kemudian di sebelah kiri skrin tu Hazwani, apa khabar? Alhamdulillah. Apalah tak kuat tu. Alhamdulillah. Kuat sikit Hazwani. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Okey, nampak ada beza sikit lah. Suara ada beza sikit lah. Jadi sekarang ni dekat mana ni? Heliza dan Hazwani ada di mana sekarang? Diorang ada di Malaysia. Negara tercinta. Yalah, tahu Malaysia tu kat mana. Rumah. Apalah rumah pula? Rumah lah. Punya itu. Rumah. Kat mana? KL ke mana? Ya betul. Dekat KL lah. KL. Kat mana? KL kat mana? Aduh, Ustaz, takkan nak sampai ke dalam-dalam. Nanti tunggu bagi alamat rumah je lah. Tak. Alah. Kau cakap area sudah lah. Tak payahlah sebut nombor dengan lorong berapa. Bilik kau belah kiri, kanan, belakang. Kau tak payah nak tahu dah.
Kan? Dicoreh. Coreh. Orang ni Betul. 9 pun tak, kalau kau sebut Cerah. coreh hari 9 pun tak jumpa tempat tu cerah-cerah salah. Kan? Kan, aduh. Orang ni 9 dia tak sebut KL, dia sebut Kuala Lumpur teh. Kan? Lumpur. Sebut tu. Lumpur. Okey. Jadi baiklah, bagi memulakan pusingan ini, kita tajuk PKP apa nak buat ni. Maknanya dalam pada masa tu kita nak bagikan satu role kepada semua orang supaya tahu bahawa dalam tempoh PKP macam-macam perkara yang boleh kita laksanakan. Macam yang boleh laksanakan daripada kita duduk sahaja. Jadi kita mulakan dengan saudara Wan Lokman Hakim. Jadi soalan yang yang ringan-ringan je lah. Dalam keadaan sekarang ni saudara Wan Lokman, jadi pandemik melanda seluruh dunia. Jadi apakah sewajarnya mindset yang kena ada dekat dalam minda orang Malaysia ni, khususnya anak-anak muda? Kalau boleh saudara Wan Lokman share sikit. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Samsul Debat yang di mana beliau pun dah banyak berdebat. Alhamdulillah, dengan soalan-soalan yang belum diajukan lagi pun beliau dah menimbulkan satu fenomena di mana kita diperkenalkannya dengan begitu hebat. Jadi pertemuan kita pada malam ini adalah pertemuan yang baik di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang dan peluang untuk kita berkongsi bersama. Mana saya sendiri pun baru nak belajar dengan soalan yang Samsul Debat bagi tadi mengenai dengan pandemik COVID kita ni dalam keadaan sekarang. Jadi mengenai dengan mindset, kita perlu hijrah daripada sudut sikap kita, bersedia daripada sudut perubahan hidup. Sebab kita sendiri tidak mahu dengan apa yang berlaku sekarang. Tetapi hakikatnya dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan kita seharian ini, kita sebenarnya diuji untuk kita mengenali diri kita sendiri dan di mana kita nak bawa iman kita. Macam mana kita nak mengharungi liku-liku kehidupan bila mana kita diuji dengan pandemik yang melanda negara pada saat ini. Bukan negara Malaysia saja, tapi seluruh dunia. Maka itu kita perlu muhasabah diri, mensyukuri nikmat yang Allah telah beri dengan kita selama ini. Ujian yang Allah beri pada saat ini merupakan ujian untuk kita bermuhasabah. Di mana umat masyarakat sekarang ni, masyarakat sebelum ini pun kadang-kadang tidak memikirkan apa yang berlaku pada saat ini. Allah timbulkan COVID-19 dan bermacam-macam fenomena dari sudut pemikiran, ilmu, hukum hakam yang kita tidak pernah tahu, kini boleh jadi tahu, yang kita tak pernah pun terfikir timbul pada saat ini. Sekarang ini kita perlu muhasabah diri saja. Muhasabah diri, apa sebenarnya yang Allah nak kita lakukan sebenarnya. Allah nak kita kembali kepadanya. Allah nak kita mensyukuri nikmatnya sebab Allah dah bagi apa yang kita nak. Sebab itu Allah nak kita fikirkan. Sebab berulang kali Allah menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Di mana nikmat Tuhan yang kau nak dustakan? Sedangkan banyak nikmat dan banyak sebenarnya dah Allah bagi kita di muka bumi ini. Hakikatnya apa yang Allah nak kepada kita juga. Allah nak kita kembali kepadanya, mensyukuri segala nikmat. Maka itu dalam pandemik COVID-19 ini perlulah kita mindset minda kita
kena muhasabah diri. Jangan dengan keadaan yang berlaku sekarang ini kita pula yang mengambil kesempatan daripada kesempitan orang lain. Banyak macam contoh saya sekarang selalu turun padang untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan orang ramai kepada orang yang terjejas daripada pandemik ini. Ramai yang terjejas dengan pandemik ini. Tapi alhamdulillah bila kita berjumpa, bila mana kita jumpa dia orang, kita rasa gembira, berkongsi rezeki dan kita bertanya khabar, kita bertanya macam mana mengharungi liku-liku kehidupan saat ini. Mereka cakap apa? Alhamdulillah, ini adalah anugerah, ini adalah ujian Allah SWT. Sebab kita tak pernah pun minta ini, tapi Allah bagi, kena muhasabah diri kita lah. Sebab kehidupan hari ini tidak akan selamanya kita akan bahagia. Hakikat kita akan balik kepada pencipta kita, kan? Kita tak minta pun pandemik ini, tapi Allah hadirkan untuk kita, untuk apa? Untuk kita satu hati memperjuangkan mengharungi liku-liku yang berat ini. Saya rasa bahawa macam orang muda sekarang, beramai belia dan student, mahasiswa, kan? Mahasiswa di mana terjejas dari sudut pembelajarannya. Dia ada mengatakan bahawa susah nak belajar secara online, di mana tak faham belajar online, susah dan tidak. Rasa saya dia orang terpaksa juga buat disebabkan tak ada perkara tak ada cara lain daripada yang daripada melakukan aktiviti seperti yang sebelum ini diorang buat, macam video call sebagainya, berbalik kepada sistem belajar. Sebab sistem belajar sekarang berbeza dengan dulu, yang sebelum COVID, kan? Selain itu, student ataupun mahasiswa ataupun belia perlu mengatur semula mindset diorang supaya ini merupakan tahun aku, ini merupakan ujian bagi tahun kami, di mana kami mengharungi liku-liku ini. Dan kami kena bersedia untuk mengharungi liku-liku yang akan datang. Maka itu, kita kena atur mindset kita supaya kita kena siap siaga untuk mengharungi liku-liku kehidupan. Maka itu, tuan-tuan dan hadirin sekalian, kita kena muhasabah diri, aturkan pemikiran kita supaya mensyukuri nikmat Allah, dan ini adalah ujian Allah, dan kita kena bersabar mengharungi ini, mengharungi apa yang berlaku ini, dan sentiasa ingat kepada Allah SWT dan doa kepada Allah SWT supaya kita ini terhindar daripada COVID-19 insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Betul lah. Memang sajuklah hati dengar kan orang muda cerita pasal agama, cerita pasal ni. Allahu akbar. Susah lah nak dengar, tapi macam bila cakap tu lambut hati lah, rasa macam tu lah kan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahawa Ustaz Wan Lokman ni belum kahwin. Aduh, jadi macam mana pun jangan macam betul. tu, Syekh. Yang penting yang penting bujang, okey, betul. Yang penting pertama kita kena berfikiran terbuka, dan yang kedua bersedia untuk berubah. Itu penting. Sebab bila dah datang PKP, keadaan dah tak sama. Jadi semua dah berubah, normal baru. Anak-anak tiba-tiba macam dulu itu makluman semua panelis dulu waktu saya ceramah saya selalu cakap satu hari nanti akan ada tiba masa, okey semua kelas, nanti balik nanti jangan lupa buat latihan dalam folder nombor 3 dekat dalam tablet masing-masing. Lepas tu nanti jangan lupa hantar dekat email saya sebelum tengah malam ni. Tak sangka pula tahun ni jadi benda tu. Kan? Jadi sekarang ni kita dah kena tukar dah. Skim pinjaman buku teks dah tak ada. Skim pinjaman tablet. Dia kena buat macam tu. Jadi student tak timbul soal daripada melabur kita beli buku teks banyak, tak payah dah. Kita beli tablet, letak kat sekolah supaya budak-budak pinjam. Dia kena jaga. Macam dulu, kita kena balut buku teks. Sekarang kita letak screen protector. Macam tu. Setiap tahun tukar screen protector. Letak. Jadi, cikgu akan spot check. Dalam tu ada tak PUBG? Kan? Cikgu check dalam tu ada tak sesiapa install yang bukan-bukan. Contoh. Kan? Co-curriculum dia dalam tu. Co-curriculum pun ada dalam tu. Co-curriculum dia adalah Join Mapim. Contoh.
Kan, kau kena ambil baik contoh. Kan, kena ambil hati orang. Dia punya usaha tu, dia Helmis tu. Dia dah bukan hanya dia live sesama, dia pakai baju sesama saja je kan. Tapi tak apalah. Kejap lagi kita sampaikan dia. Kita balik pada panelis kita yang kedua, iaitu Siti Nordiana. Oi, saya tanya Siti Nordiana ni berdebar ni sebab dia ni bukan kaleng-kaleng ni. Kan? Kita semua tahu Siti Nordiana ni sebagai seorang artis dulu, dia artis. Kan? Kalau nak tengok dia punya gambar dulu-dulu, tengok Time Kuning Kahwin, orang pasang lagu karaoke, tengok kat TV tu. Yang lagu dah lama-lama dulu kan. Zaman-zaman serenga dia dulu kan. Tentulah. Tapi lepas tu dia senyap sekejap je. Lepas tu tiba Allah bagi dia lonjakkan karier, Gegar Vaganza dan sebagainya. Tapi makna kata bila dah lonjak karier, orang kenal dia kan. Tadi ada orang komen, Ustazah Nana nampak malu-malu dekat YouTube, ada orang komen. Nanti jawab Nana. Lepas tu malu nanti tengok. pun, segan lah. Ya ke? Alah tak payah malu. Tapi bila dah top, dah naik ni kan, tiba-tiba Allah uji, katakan dah buat album semua dan sebagainya. Lepas tu dah berlakon pula, main. Alhamdulillah. Dengan saya tak tengok, saya ternampak aja sekali tu, sekelimpas dengan siapa yang jual payung tu? Jual payung? Apa? Tak, Zarul Umbrella. Oh, Zarul, Abang Zarul. Dia bukan jual payung. Zarul. Abang Zarul kan. Ada tak drama apa tak tajuk tu Nana? Apa tajuk tu? Habis timbul Coklat semua. Honey. Apa dia? Coklat Honey. Oh, Coklat Honey. Itulah. Tapi yang dia nampak. Jadi makna kata dah berlakon. Tapi yelah. Sekarang ni kita nak tahu sejauh mana pandemik COVID-19 ni memberi kesan pada Nana kan, dan apa langkah alternatif dan apa yang Nana buat selain pada tu. Silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Alright. Assalamualaikum. Comel rasa sebenarnya ni. Apa? Nak kena Dia orang perempuan je tu, dia comel, dia botol tudung tu. Botol tudung lu tak sengit ke tak? Okay, Alhamdulillah. Okay, Nana rasa COVID-19 ni sebenarnya terkesan pada semua orang, bukan hanya pada golongan artis kan. Dan dalam keadaan sekarang ni, macam Nana sendiri memang dah tak ada show. Memang kita tak boleh nak keluar buat show. And then berlakon pun sebab Nana bukanlah Nana punya forte tu lakonan. Forte Nana adalah menyanyi. So semuanya agak terhad lah sekarang kan. Cuma apa yang kita boleh buat, macam Nana tak boleh berputus asa sebab sekarang ni dah kita dah menghadapi pandemik ni. So kita kena bersedia, kita kena fikir dengan lebih kreatif apa yang kita boleh buat dalam keadaan sekarang ni lah. Macam Nana sendiri, Nana ada sos yang lain lah. Contohnya Nana tak boleh buat show dekat luar, tapi Nana ada media sosial. Contohnya macam Nana ada YouTube channel Nana ada Instagram, ada Facebook. So Nana gunakan medium tu untuk tambah pendapatan Nana macam tu. Contohnya antaranya macam Nana post, maksudnya apa yang Nana buat, Nana boleh post dekat YouTube. YouTube pun sumber pendapatan juga. And then Nana banyak juga review IG, duta-duta produk. So itu je lah yang membantu Nana sekarang. Selain itu Nana ada juga buat perniagaan lah, meniaga tudung, macam tudung Nana pakai sekarang ni daripada bayi Nana punya produk sendiri. So bila terjadinya COVID-19 ni membuatkan Nana dan juga artis-artis lain dia lebih kreatif lah, fikir apa yang nak buat daripada kita macam alah tak ada show lah, tak ada apa semua. At least kita boleh berfikir apa nak buat lepas ni. So itu pada produknya apa? Tudung lagi. Lepas tu ada barang-barang pre-love. Dengar tak? Pre-love, okey lagi. Pre-love dah koreh pula Nana. Koreh ke? Okey. Ada okey.
Okey. Sambung. Pre-love. Lepas tu YouTube channel tu adalah kadang-kadang buat vlog kan. Dapatlah pendapatan dari situ. Review IG. So alhamdulillah lah. Itu ialah produk yang Sekarang ni YouTube Nana dah berapa ratus ribu follower dah? Setakat ni alhamdulillah ada 183,000 subscribers lah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jauh Tapi dah nak kerja. tak, bukan. Tapi okay. yang view adalah 10,000 ya. Dia punya Banyak. ya tu kan 10,000 ya kan. Kan. Tak, bukan. Kita ni nak Bukan. dapat Subscribe punya lah ramai 183,000. Yang tengok kan kadang 5,000 ya video yang Nana post. Tapi okey lah, dapat lah. Tengok. Alhamdulillah. Tak. Tengok. Makin kita tanya makin kurang. Nampak tak? Dia 10,000 betul. Tengok 7,000 betul. Nana cakap betul. Kan? Lebih kurang lah tu. Ada 5,000, ada 10,000 macam tu lah. Okey. Jadi mana kata pasal lain pada dekat YouTube tu buat review lah. Jadi pada siapa yang nak buat review bolehlah bagi dekat Nana. Jadi berapa Nana sekali review berapa kena bayar? Nak cakap sekarang kau? Apa-apa jangan lupa. Cakaplah senang kita iklankan tau. Tak boleh lah WhatsApp Nana punya manager lah. Senang nak umum. WhatsApp manager Nana lah Ustaz. Tak apalah nanti. Ustaz dia lah. Itulah insyaAllah. Lagi satu lagi Nana. Kita Yayasan Buddhism Malaysia mungkin berbesar hati. Ni saya dapat makluman ni. Berbesar hati nak melantik Nana juga sebagai, kita bincang lah sebagai jurucakap untuk promote bedah korban untuk tahun ni. Ya Allah. Lama depan-depannya. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Tu dia. Jadi dia senang. Secara live ni memang biasa cara live ni tak boleh tolak. Dia macam tu lah kan. Tu Alhamdulillah. Macam tu lah cara jadi mana kata apa yang Nana tunjuk dekat kita, sebab semua orang jangan kebanyakan orang kat luar sana disilap tau. Dia bagi pandangan artis ni dah tak laku tu yang berniaga tu. Salah. Jangan kita cakap macam tu. Tapi sebenarnya perniagaan ini Nabi pun dah beritahu, kan? Nabi dah beritahu itu juga ada cara kita mencari rezeki yang halal, kan? Berniaga cara yang betul. Itu yang paling mustahak sekali. Dan betul, dahlah kita berniaga, jangan lupa pula hasil tu sumbangkanlah kepada mereka yang memerlukan, pada golongan asnaf, kepada mereka di luar sana. Betul. Sampaikan orang pakai baju hijau sama-sama nak bagi sumbangan kat luar tu. Kan? Baru nampak. Tu dia. Jadi ucapkan terima kasih banyaklah kepada Nana. Jadi mereka yang kita tengok salah satu cara kita boleh membantu adalah kita boleh tengok sebelum kita beralih kepada Heliza, jom kita tengok video ini. Kalau tengok gambar tu, bayang berapa lama dia pakai baju tu sampai malam ni pakai baju. Bayang. Itu antara bantuan-bantuan sampaikan pergi keluar negara kan. Kalau ikut The Helmis ni untuk makluman semua baru saja kembali daripada Syria. Betul kan? Alhamdulillah. Nak Bila sampai daripada Syria ni? Pendek cerita, kami balik ke rumah pada 1/1/2021. Tahun baru kami sampai ke rumah. Mana tak adalah, baru sangat. Dah berapa belah hari dah sampai rumah. Cerita macam petang tadi sampai. Kan? Barulah tu. Barulah tu okay, jadi ada cerita tak bagi tahu ni. Kau cakap macam tu Liza. Kau jangan. Negeri Sembilan Kang
memang dia doa pek kahwin dengan dia kan, memang kau memang duduk di 9, kau tak merasa pergi Syria sok. Main. Kan. Okey, jadi Ni orang di Heliza, 9 semua jadi Heliza ucapkan kita menzahirkanlah bagi mewakili rakyat Malaysia, ucap terima kasih banyak sebab The Helmis ni banyak bagi bantuan bukan hanya di dalam negara. Kalau orang cakap asyik pergi luar negara, dalam Malaysia apa ramai lagi yang susah, sebenarnya salah ya. Saya sendiri bercakap dengan Dr. Sani Arabi, memang banyak sumbangan-sumbangan dibuat bukan hanya di luar negara tapi juga di dalam negara. Jadi sebagai seorang ikon sukarelawan yang selama kini banyak bantu kat luar sana. Jadi sejauh mana Heliza dapat meneruskan minat Heliza tak kala COVID-19 ni menular dan menjarah seluruh pelosok dunia. Jadi macam mana Heliza boleh teruskan minat tu? Oh, tu ayat. Siapa yang ikut soalan ni? Heliza, Apa? Susah Bona dia punya wording. Cuba sedikit. tak, kalau kau cakap Negeri Sembilan memang susah. Kau cakap biasa je dah. Kan? Ayuh. Soalannya tentang macam mana minat. Dah cakap biasa je. Cakap biasa-biasa sudah. Aku Macam mana? semua juga Macam mana? nak semua aku kan. Okey. Saya selagi orang meminati saya, jadi saya akan terus meminati juga. Okay. Tak faham tak apa saya cakap? Tak, bagus betul je. Tak bagus betul kan? Dia cakap, adik dia kat tepuk, adik cakap dia tepuk, macam tu lah. Kan, macam tu kita, aku tak tahan tu. Satu-satunya panel yang bawa penyokong dia lah. Kan itu lah. Silakan. Teruskan. Macam mana Eliza? Macam mana Eliza? Macam mana? Okay. Mai Eden cakap, okay? Sebenarnya zaman belajar dulu lah, tahulah. Macam forum macam ni kan, daripada zaman dulu lagi sebenarnya suka turun untuk buat kerja-kerja macam gotong royong tau. Jadi daripada sini rasa macam seronok juga sebab bila kita dapat tolong orang akan bagi rasa kita happy sangat. Rasa happy birthday. Malam ni besok birthday Hazani Helmi 29 bulan 1. Jadi sama dengan Ustaz Wan Lokman pun birthday dia esok. Ya Allah. Tahu pula. Apakah ini? Sudah. Allah. Aduh. Apakah maksud dia semua ni? Saya tidak merancang perkara ni. Tapi dah Heliza kata dia minat gotong royong. Nana tolong beritahu kat rumah apa bahagian yang belum komen lebih tahu. Dia akan ajak geng-geng dia gotong royong. Tolong baju aku banyak ni Jah, tak basuh. Tolong Jah. Okey, sambung. Heliza, sambung. Minat lain kejap lagi. Keren dah pipi. Okey. Nak jawab minat kesukarelawanan. Salah sebut. Bukannya minat benda lain tu nanti kita PM lah kau, okey? Jadi waktu pandemik ni sebenarnya sebab itulah macam saya selalu tekankan kepada diri saya dan orang ramai kan, bila kita nak membantu untuk umat tu bukan semata-mata bila kita pergi ke Syria, ke Gaza, ke Yaman baru kita nak tolong. Tapi bila di dalam tempat kita sendiri, tak boleh cerita dalam negara, contohnya dalam rumah kita sendiri, adik-beradik kita sendiri, ibu bapa kita sendiri, kita kena ada jiwa peduli rumah dulu sebelum kita nak cerita peduli ummah. Sebab peduli ummah tu memang sangat besar tau. Semua benda yang kita nak tolong. Tetapi bagaimana mungkin kita nak dapat tolong orang ramai di luar sana kalau di rumah contohnya ibu bapa kita susah, adik-beradik kita susah. Tapi kita tak hiraukan, tak apalah pandai-pandai. Itu menyebabkan kita agak sukar sebenarnya konsisten. So daripada jiwa peduli rumah itu akan menerbitkan jiwa peduli ummah secara tidak langsung daripada aktivis kemanusiaan dia boleh jadi aktivis kehaiwanan juga. Benda ni memang kita nampak pada mama tau. Mama ni memang sangat takut dengan kucing. Macam tak berapa dululah memang haiwan-haiwan ni sensitif bagi dia. Tapi semenjak dia Mama mana? Mama kami. Mama kamu. Okey. Mama kami lah, mama siapa lagi? Kalau Yalah. ada pun mama. Tak, ingatkan panggil gelaran Wani tu mama ke apa sebab dia tunjuk ke situ tadi. Tu tanya tu. Okey, mama apa lah. Okey.
Sambung. Tak, panggil Imam. Okay. Sambung. Okey, lepas tu kita pun tengok Jadi? tiba-tiba wujud kucing datang ke area rumah kita orang tau. Macam-macam colour lah, warna hitam, warna oren, warna kelabu. Lepas tu kita nampak macam mama mula macam mendekati dengan kucing. Tapi takut kucing juga. So lama-lama dia jadi seronok. So daripada situ kita tengok Masya Allah sekarang ni pun dengan ada hamster kat rumah. Dia dah jadi macam benda ni sebenarnya kena latih dengan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi akan dikasihi. Jadi benda ni adalah kasih sayang sebenarnya. Jadi di mana sahaja kita berada, bila kita nampak orang susah, kita akan automatik nak bantu. Tak kira apa sahaja, sama ada dari rezeki kita, daripada keuangan, ataupun daripada kata-kata, daripada perkara-perkara apa yang kita mampu untuk sumbangkan. Termasuklah dengan sumbang suara. Walaupun suara kat sini semua sedap-sedap suara. Ustaz Syamsuddin Wallahualam. Tapi apa Ustaz? Sumbang itu sangat kami hargai Ustaz. Begitulah lebih kurang Pak. Tak sampai ke apa yang Kak Jan nak maksudkan. Maknanya minat Kak Jan. Jadi minatnya adalah bermula daripada dalam akan sampai kepada luar. Contohnya macam kalau di dalam ini adalah air masak, di luar kita semua akan keluar air masak macam tu. Kak ingat cerita Kak Jan tadi, Kak Jan cerita pasal universiti lepas tu kehaiwanan. Itu minat Kak Jan. Boleh ruka. Okey, saya bukan ruka, saya akan jelaskan lagi daripada universiti itu dan kemudian Allah hadirkan misi kemanusiaan first time di Kemboja. Lepas tu Allah bawa pergi ke Gaza, Syria, Yaman, Sepanyol. Lepas tu berlaku gempa bumi dekat Palu, dekat banyak lagi tempat-tempat lain dan termasuk dalam Malaysia, misi banjir dan sebagainya. So daripada situ kita rasa macam rupanya tugasan kita, contohnya kami dalam industri seni, ada benda yang Allah nak tugaskan. Bukan semata untuk buat pekerjaan, contohnya Nana kan, macam Nana ada share daripada platform yang dia ada. So Allah rezekikan kami pula, mungkin rezeki kami untuk turun padang kat sana untuk share dengan kawan-kawan seperti Nana yang akan turun share juga. Jadi daripada situ akan membantu untuk boostkan lagi untuk kami bertambah minat. Macam tu. Habis kalau sekarang ni kalau nak pergi ke luar negara, boleh pergi lagi tak Eliza? Itu sebenarnya kami terkejut tau. Kami tak sangka kami direzekikan untuk pergi ke Syria dalam musim pandemik ni. Tiba-tiba dapat surat kelulusan dan kami pergi. Itu antara benda yang kami sangat terkejut. Dan insya-Allah diorang kata mungkin akan pergi lagi. Sebab kita sebenarnya kat sana Ustaz dan semua yang sedang menonton, kita dah beli tanah dan kita nak bina bandar dekat Syria. So sekarang ni memang masih lagi berlaku perang, tetapi keadaan mereka mangsa-mangsa pelarian dah berjuta, berbelas-belas juta. Jadi mereka ni memang duduk di dalam kemah yang terlalu dahsyat. Jadi kita nak bina satu bandar dan juga mereka perlu duduk di rumah dah lah. Sebab bayangkan kalau musim banjir habis kemah, musim panas bakal kemah. Jadi sampai bila keadaan mereka seperti itu. Jadi tugasan ini memang kena berterusan dan bukan sahaja Ada koreh tak dia? Dah koreh pula dah dia. Takut sampai. Hai. Line ada. Line memang tak. Ni screen capture ke apa ni? Tahu kan ni? Screenshot. Okey. Koreh lagi. Tengah best tu dengan cerita hijau tu. Tu. Alamak, dah terkeluar pula dah. Okey, alamak. Alamak. Saya fikir line saya yang tak elok ni. Tak, memang tak yang Baru Walukman semangat lah tengok bila hijau. bercakap. Tak Walukman. Wah kau nak try pun tunggulah dia ada. Kan? Tak, dia yang Walukman pula punya line, suara jelas tapi gambar tu lambat. Image tu lambat gerak. Itu je. Okey, dah masuk belum? Belum lagi. Tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan kembali. Jadi saya nak ingatkan juga pada semua kepada siapa yang berminat untuk mendaftar ibadah korban, sebab yang bagusnya harganya semua RM350. Tapi dia lekat-lekat lah. Why? Memanglah, aku cakap pun kau cakap mana tak okey lah tu. Kan? Kejap. Tunggu aku habis cakap tu. Kan, jadi pada siapa yang sila daftar segera untuk apa yang ingin menyertai ibadah korban. Alhamdulillah tahun lepas kita dapat 20,000 lebih penyertaan. Tahun ni kita harap akan lebih ramai lagi. Sebab memang bezanya kalau penyertaan korban dia luar negara ni dia lebih murah. Sebab lembu tu tak ada pasport lagi kan. Lembu sana pakai. Kalau pakai pasport, lembu pun kena swab test kan. Kalau tidak kena check kan. Iyo.
Ya, jadi nampak macam tak jumpa jalan ke Bali ni dia orang ni. Kan? Apa masalah ni? Sekejap ya. Tak timbul-timbul terus. Alamak mana Anak dek? 9. Ya, Main jadi mencemburui sekarang ni kita. kita tanya kembali kepada Ustaz Walokman lah. Ustaz Walokman tadi jadi kita pun nak wish lah Ustaz Walokman selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran kan esok. Oh. Terima kasih. Happy birthday Jadi, Ustaz. Terima kasih. Dah Terima kasih Siti Nadiana. kau jangan lebih-lebih pula. Ustaz Samsul buat ingat birthday aku. Kau cakap tadi tak sebab ada orang komen esok birthday kau tu aku tahu tak tahu ke. Ya ke? Ya Allah. Ini kerja siapa ni? Tak tengok komen pun. Allah, masalah Muhammad. Siti Nadiana kan ni sikit lagu birthday ke apa? Dia timbul. Dah timbul. Dah timbul. Okey. Alhamdulillah. Sudah. Dia baru timbul kat Syria ni. Tanya kalau Eliza pergi keluar negara tu, dia ada prosedur tak bila sampai sana kena swab test dulu ke apa semua tak ada tak? Turki dia tak ada. Dia sampai-sampai je memang terus boleh keluar. Malaysia memang tip-top. Patutlah nampak lubang hidung besar sebelah hamba. Itulah, itu fashion terbaru 2021. Cantik tak? Memang sampai kat KLIA dia swab test dulu Sampai KLIA. KLIA swab test dulu. Terus pergi ke pusat kuarantin. Kuarantin selama berapa hari? 10 hari. Oh tu yang baru sampai rumah tu. Tapi kami tambah lagi sendiri. Daripada pusat kuarantin kami tambah lagi masa. Sampai ke tahun depan. 2021. Baru rare. Serius lah. Adalah kami nak betul. Kami nak berjaga-jaga. Sebenarnya mama tak bagi kami balik. Dia kata, jangan balik. Jangan balik lagi. Dia khawatir. Dah bunyi karena. Okay, dia line tak berapa ni sangat. Okay. Alright. Okay, sekarang terima kasih banyak kepada Heliza. Okay, itulah dia. Iltizam semangat dia untuk membantu sampai ke seluruh dunia. Jadi sekarang kita akan beralih pula kepada Hazwani Helmi. Satu lagi pasangan The Helmis. Kita tengok apa pula sokongan yang diberikan oleh Heliza selepas ini. Jadi sebelum itu kita tengok satu lagi video. Silakan. Ini adalah video mesej rayuan untuk semua. Allah Akbar. Tu dia. Saya tengok yang tang dia berlari tu dia buat slow motion sebab tak nak bagi tahu dia jauh sangat lagi kan. Tapi itulah. Yang pentingnya kita tengok bendera Malaysia berkibar. Bendera Malaysia berkibar. Semangat patriotisme tu. Cintakan negara. Kita tengok tu tadi kita rasa Alhamdulillah ada wakil Malaysia yang pergi ke sana. Kan? Kita ni nak apa kita boleh tahu. Kita hanya boleh beritahu you'll never walk alone je kita boleh beritahu kan. Kita hanya boleh beritahu mudah-mudahan
semua sejahtera kat sana. Saya dengar cerita banyak kali dah. Eliza pernah cerita yang pasal yang dekat Palu tu, nanti dia share sikit kan. Saya tengok masa forum tu dia cerita, terkejut saya. Pengalaman dia kan dengan, ya Allah, tak tahu nak cakap lah. Kita ni dekat Malaysia ni banyak lah kena syukur. Tapi itulah, dah syukur kita ni dah elok dah, jauh daripada malapetaka, tapi tanpa perangai anak-anak muda kita ni susah. Tapi alhamdulillah, Hazwani sebagai orang kata, yalah, sebagai adik ke kakak? Ustaz belum jawab teka. Tak nak. Kau asyik. Asal aku tanya, so teka. Nyampah tu aku. Nyampah dah tak apa. Sekali kau lah kau nak jadi adik, kakak, abang kau ganti lah. Ayah bawa anak. Okey, Azwani. Tak. Sekarang macam ni. Sekarang ni moderator siapa? Siapa yang tanya? Cakap. Kau. Okey, kami jawablah sebab birthday Ika. Dia adik. Dengar tu Ustaz Waloman. Dengar tu. Azwani adik. Tapi memang Ustaz Waloman pernah cakap dulu dia nak cari boleh calon yang berdaya juang, yang gemar pakai baju hijau waktu moral. Lepas tu pakai cuma mata. Tak tahu macam mana macam Allah masa pandai. Tapi tak apa. Soalan untuk Azwani. Apabila Eliza Helmi ni tengok kakak ni, dia dah menunjukkan minat kecenderungan dia untuk terlibat dengan kesukarelawanan ni kan. Kesukarelawanan. Macam tu kan. Jadi kalau kita tengok, dia suka bantu orang yang memerlukan macam ayat dia tadi kan. Setelah kita bantu orang kata peduli rumah. Lepas tu peduli rumah kan. Jadi bermulakan rumah yang di rumah dulu sebelum rumah yang di luar rumah. Macam tu lah ayat dia. Kan? Jadi bagaimana mulanya Hazwani ni terjebak sama. Bukan terjebak lah, terlibat sama. Minat benda yang sama dan ramai yang nak tahu tak, sebab dia orang semua tak tahu kan Hazwani ni masa bila pula tiba-tiba timbul dia pun ikut sama ni, dan apa pandangan keluarga masa memula Hazwani nak ikut sama ni, terlibat sama ni, boleh kongsikan tak? Masya-Allah. Kau berbisik pun dengar tau, baik kau tak bisik, kau cakap aje lah. Benda dah nyampah. Aduh. Ada ni Maharaja lawak apa? 1, 2, 3. Kamu tak patut berhibur, tak ingat yang fardu. Solat lewat waktu, baca Quran pun tak mahu. Jangan jadi macam tu, ini tak membantu. Jangan jadi macam hantu, jangan jadi macam hantu. Macam hantu. Jadi macam mana caranya kita untuk berhibur sampai kita terleka? Caranya mudah sahaja kawan. Boleh berhibur, jangan berlebihan. Macam mana cara dia? Solat tepat waktu, baca Quran selalu. Kalau tak tahu sesuatu, tanyalah pada guru. Untuk ilmu jangan segan silu, barulah lurus jalan kita tuju. Harap tips ini kan membantu. Inilah permulaan dia bila saya selalu ada masalah CD rosak. Saya perlukan muzik daripada dia. Masya-Allah, Ustaz tengok Tak. Aku puas dengan lagu tu tadi. Aku tak tahu apa kena-mengena dengan soalan aku tadi. Tu kau mikir tu tadi. Ni nak tunjukkan bahawasanya kewujudan Hazwan Helmi ini adalah kerana kita perlukan suara dia untuk jadi muzik. Bibir. Jadi muzik. Oh iyalah. Saya dah tengok TikTok Hazwani, dia buat muzik Dia buat muzik macam tu kan. Buat muzik dengan ada pakcik yang buat lagu apa tu. Kau adalah ramai-ramai orang pakcik itu yang kau pilih. Jadi Ustaz Walokman kena hati-hatilah dengan taste Hazwani dia lain. Dia suka yang tua-tua, yang nanti datang sama Hazwani sama. Tunggulah Hazwani sama. So,
macam mana boleh terjebak boleh terlibat ni mula-mulanya. Azwani, dekat sikit dengan mic, tak dengar. Oh, tu kena suara kuat sikit kot. Sudah clear? Tak berapa sangat. Yang mic tu dekatkan dengan mulut. Macam tu. Yang dekat tempat bercakap tu. Masalahnya tempat ni dekat telinga. Dia airport. Tak ada wire. Kita akan kuatkan suara. Alright. So macam mana boleh terlibat dalam kemanusiaan ni? Okay dah, Alhamdulillah. Mula-mula biasalah. Kita akan mengikuti kakaknya dulu. Kan macam kalau dalam psikologi pun dia ada satu eksperimen dinamakan bandura. Tak dengar sangat Azwani. Tak dengar sangat alamak. Dengar mengikuti kakak aja. Oh ya. Dah korek dah balik Ada kat mulut mic kau. Aduh, lain tu. Alamak. Lain lah tu problem. Halo. Ijaz Azwani, right. Hazwani ulang balik. Okey. Alah dah kerah balik. Aduh, cuba Azwani. Ku bukakan mata ini. Haliza suruh kuat ni. Okey, cepat. Kenapa Ustaz nyanyi lagu Nana pula tu? Saya tak dengar apa-apa. I don't have any airport in Allah. Ni dua tu makin lain kampung laduang dah. Tak kali. Okey Azwani, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. So macam mana boleh terlibat dalam misi kemanusiaan ni? Memang ikut daripada kakak lah. Obviously kan sebab dia mula dulu. Dan betapa pentingnya sebenarnya kakak memainkan peranan yang penting. Sebab dalam eksperimen psikologi sendiri dia ada buat satu eksperimen dinamakan eksperimen bandura. So dalam eksperimen ni dia tunjukkan contoh ada seorang psikologis ni dia masuk dalam satu bilik, dia tumbuk dalam satu balon ni lah. Tumbuk. Lepas tu dia keluar. Selepas dia buat action tu, dia panggil pula anak-anak kecil yang nampak perbuatan yang dia tumbuk tadi tu, dia masuk dalam bilik yang sama dan end up apa adik tu buat? Dia buat benda yang sama juga sebab adik-adik ini ataupun kanak-kanak yang berusia 7 tahun sampai ke atas, diorang ni macam sponge, diorang akan serap apa yang kita nampak. So syukurnya Kak Ja pun ada mengalami setiap daripada kita kan ada penghijrahan. So macam saya Alhamdulillah saya nampak perjalanan Kak Ja tu, dan bila kita tengok Kak Ja berhijrah dan buat kerja kebajikan tu, nampak sinar kebahagiaan dia yang luar biasa. So sebab tu rasa macam convince. Saya rasa macam nak join lah. So mulanya masuk misi kemanusiaan masa tu habis SPM. Literally habis SPM. The next day tu dah cuti, terus Kak Ja kata, okay Ika free tak esok? Jom kita pergi buat misi kemanusiaan di Kelantan. Masa tu musim banjir yang paling terburuk kot masa tu. So macam okay. Lepas tu kita orang pun pergi. Bila pergi yang dekat Manik Urai Kelantan tu. Yes, betul. Pandai Ustaz, tak payah debat dah. Masya Allah. Tak payah debat dah. Jadi Ustaz, masa tu kita macam first time kan, tak ada pengalaman. So tak dinafikan culture shock sebab saya ni kategori yang macam yelah anak muda, masa tu pun ada gadget. So kita macam lebih fokus kepada diri kita sendirilah. Tapi bila pergi ke sana, dia macam memberi satu cetusan yang rasa macam sebenarnya happy lah bila kita tolong orang sebenarnya. So daripada situ rasa nak lagi sampailah setahap Alhamdulillah Allah bagi rezeki untuk dapat pergi misi ke Yaman tu first, di misi antarabangsa, kemudian di Syria dan ke Gaza. Alhamdulillah. Tapi reaksi pertama family tu sepatutnya kena tanya Kak Ja dulu sebab Kak Ja orang pertama. So saya antara orang yang tak setuju Kak Ja pergi masa tu. Diorang risau. Kalau dia cakap nanti kalau ada bom macam mana ini dan itu, kan senang Ustaz cerita. Perjalanan ini. Bukan senang Ustaz, sampai Nana je tak ada lirik. Aku rasa aku rasa yang menang Gegar Vaganza orang lain, tapi yang menyanyi banyak orang lain. Aku heran betul lah. Sebab kami kami tak menang tu, kami menyanyi. Tak, diorang pun gemar Gegar Vaganza Ustaz. Diorang pun ada Vaganza juga. Tapi gemar. Sebab orang yang dah menang dia tak nyanyi sangat. Orang yang belum menang kena nyanyi. Kan? Terpaksa promo lah. Allah. Jadi mana kata Heliza dengan Hazwani dah berapa banyak belon yang tumbuk kat bilik tu supaya boleh ikut tu? Belon psikologi.
Kau ni lambat lah. Alah. Jadi Sebab mana kata siapa nak join sukarelawan, test. Tumbuk belon tu dulu. InsyaAllah akan ramai lah yang ikut misi sukarelawan tu. Ustaz, bukan Itu apa. teori psikologi. Betul. Sebab Ijaz Maknanya memang taekwondo apa? pun. Ijaz memang betul-betul taekwondo. Tu bila cakap tumbuk tu Tapi tu terang. Saya pun ada join karate do dengan taekwondo. Tapi saya belum pernah jumpa orang training dengan belon. Tak pernah lagi lah. Tapi tak apalah. Mungkin tu satu ni lah kan. Tapi tak apa. Tapi maknanya maksud yang nak disampaikan oleh Hazwani tadi, mak dia kata contoh yang baik yang ditunjukkan oleh darah daging kita, keluarga kita mudah untuk diserap oleh orang lain. Mudah-mudahan. Kan? Tapi saya tak cakap tapi saya tak cakap yang baik tu Heliza. Jadi please jangan beria sangat depan kamera tu. Jadi tapi apa-apa pun satu benda yang kita boleh orang kata kita boleh puji sebab susah nak jumpa anak-anak muda hari ni. Muda ke? Macam tu kan? Anak muda hari ni yang boleh ke depan untuk membantu dalam misi kesukarelawanan ni. Jadi alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya ucap terima kasih banyak. Kita akan masuk pusingan yang kedua. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama saksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus. Lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbikal wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain pada salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah Ta'ala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya. Tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk penonton semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara gaya pengurusannya. Dan insyaAllah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan yang baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini. Okey, itulah dia tentang promosi tentang ibadah korban. Jadi awal lagi kita promo sebab tahulah sekarang ni orang dah tak boleh keluar rumah apa semua. Jadi bolehlah daftar. Tengok, saya pun nervous itu yang betul-betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kita beralih kembali kepada panel kita yang pertama tadi yang nampaknya dah trending. Dia pun dah siapkan lagu dia nampaknya sebab dah tak tahan tengok orang semua dengan lagu dia. Jadi kita bersama dengan Ustaz Wan Lokman. Jadi isu anak muda sekarang semua orang tahu, termasuklah juga anak-anak kita semua kan, anak-anak kita semua yang tengah menyaksikan live ni. Sekarang ni untuk maklumat semua kita bersiaran secara langsung di Facebook Syamsul Amri Ismail Official, di Facebook Yayasan Budi YBI Malaysia, Yayasan Budi Ihsan Malaysia,
dan juga di YouTube. Jadi pelbagai komentar boleh dilemparkan, boleh dilontarkan di sana. Lempar pula kan, boleh dimasukkan ke sana. Jadi mudah-mudahan kalau boleh kemukakan soalan supaya nanti kita boleh appearkan. Siapa nak tanya Nana soalan apa-apa ke, nak tanya Heliza ke, nak tanya Hazwani ke, selain pada soalan bila nak kahwin, kita benarkan. Ustaz Lokman pun boleh nak tanya, sila kemukakan. Jadi insyaAllah admin akan appearkan soalan-soalan tu di screen supaya kita boleh baca bersama. Okey, jadi kita balik pada Ustaz Lokman. Kalau tengok isu anak muda sekarang ni, ramai yang tendensi dia kecenderungannya kepada gadget. Dia main handphone, main tablet dan sebagainya. Jadi bila kita tengok benda ni bukan isu di Malaysia saja, bukan di Semenanjung dan Sabah Sarawak saja, tetapi di seluruh dunia yang mana kecenderungannya adalah kepada berhibur, lebih kepada melayan dunia dia yang tersendiri. Jadi apa pandangan saudara Lokman sebagai orang kuat belia untuk menangani isu global ni? Silakan. Okay, terima kasih kepada saudara-saudara debat. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada rakan-rakan panel, Eliza, Azwani dan Siti Nordiana. Jadi untuk pusingan yang kedua, okay, persoalan mengenai dengan peranan belia juga. Di mana saya ni memang cerita hal belia saja. Dia orang bercerita tentang syariah, tentang perjuangan. Saya fokus belia saja. Saudara-saudara. Macam ni, kalau kau dah sampai kat Syria, kau ceritalah. Kau dah sampai ke belum? Dah sampai ke belum? Dah sampai ke belum? Tapi dekat Sarawak ada juga Syria tau. Ada juga. Jangan main. Dah sampai Syria belum? Dah sampai belum? Kalau belum sampai Syria. GLS juga. GLS juga. Lah, bergaduh pula dah. Okey, baik. Kita berbalik kepada soalan asal. Okey. Kita berbalik kepada soalan asal. Baik. Okey, mengenai dengan tugas belia, remaja dan sebagainya. Bukannya tanggungjawab tanggungjawab menteri belia, bukan tanggungjawab seorang Perdana Menteri, ibu bapa dan sebagainya. Tapi ia adalah tanggungjawab sendiri dan perlulah diperhatikan, dinasihat oleh orang tua kita sendiri. Maka itu, namun ia adalah suatu gagasan yang harus diperjuangkan bersama oleh segenap lapisan masyarakat. Kita sendiri kena sedar ini bukan tugas seorang-seorang manusia. Malah lagi orang kadang-kadang bila mana berkaitan dengan sesuatu isu, mesti orang akan menunding jari pada orang lain. Walhal tak pernah pun bertanya kepada diri sendiri. Macam isu sekolah kan, kita melihat ramai ibu bapa yang menyalahkan guru. Kadang-kadang sampai dalam Facebook asyik bercerita tentang guru makan gaji buta, perlu dipotongkan allowance dan sebagainya. Tapi hakikat tak pernah pun nak memahami apa sebenarnya apa sebenarnya yang dirasai oleh seorang yang bernama guru. Di mana kadang-kadang kita semua nak lepas perkara ini kepada orang lain. Walhal apa sebenarnya peranan kita sendiri sebagai orang yang dah mempunyai pemikiran yang ke depan, dah melalui fasa-fasa kehidupan yang lama, dan betul, kita juga perlu mantapkan ilmu dan kemahiran dan di lapangan. Contohnya yang saudari Heliza dengan saudari kenapa? Kalau dia tak ada. Kalau dia tak berapa ingat tu, dia ada target aku. Tidak. Tapi masalahnya apa yang dibuat oleh diorang ni, kita dapat contoh yang baik kepada golongan golongan wanita dan belia kita. Okay? Kita perlu mengambil masa untuk kita mempelajari kerja-kerja lapangan supaya kita merasai jiwa kesusahan yang dilalui oleh orang yang tak pernah kita lalui. Kita kadang-kadang kita duduk di rumah main telefon, tak pernah pun nak tahu apa masalah orang di luar, kan? Tapi hakikatnya tadi, bila mana kita ada kerja di lapangan, kita bersama-sama dalam NGO, menggerakkan NGO untuk menyampaikan bantuan sumbangan makanan dan sebagainya, maka kita akan merasai apa yang orang lain akan rasa. Dan di mana
nilai itu akan menjadi salah satu motivasi kepada kehidupan kita. Maka kita tidak akan sombong selamanya. Sebab kita tahu bahawa kehidupan kita pada hari ini perlu kita melihat keadaan orang lain juga. Kita kadang-kadang kita mengatakan aku senang, aku okey je, tapi orang lain macam mana? Ini yang perlu kita perbaiki dan dari sudut masyarakat juga peranan menegur kemungkaran dan menarik ke arah perkara yang positif. Kita kena buang perkara-perkara yang boleh merosakkan pemikiran kita. Kadang-kadang kita boleh berbalah dengan satu isu dalam saya tak jumpa ayat. Saya tak jumpa ayat. Yang penting isu. Kita sikit-sikit nak menimbulkan sesuatu isu tu. Saya dah tak boleh cakap dah. Ya. Kita kadang-kadang boleh menimbulkan satu isu tu hingga kan orang lain berbalah disebabkan isu yang kita bawa. Hari ini merupakan di mana rakyat suka mengapi-ngapikan benda yang tak perlu diapi. Contohlah orang buat kerja kebajikan, sikit-sikit mengatakan ni riak, ini tengoklah dia ni bukan ikhlas pun bagi sumbangan, ambil gambar post dalam Facebook sebagainya. Kita boleh berbicara sedemikian hingga kan apa sebenarnya kita sendiri lakukan pada hari ini, sedangkan kita mengkritik orang lain. Orang lain cerita ikhlas, tidak ikhlas, itu nombor 2. Tapi yang kita sendiri, apa kita buat? Ni semangat lain ni sebab birthday sama. Dah masalahnya birthday sama, kau ingat nama yang bukan birthday hari ni. Itu masalah dia. Lepas tu kita balik. Lepas tu kerjaan juga. Kerjaan kita sekarang ini berperanan membuat polisi banyak mengubah hala tuju, iaitu belia remaja kita ke arah yang lebih membina, memperbanyakkan pusat kemahiran sepatutnya, supaya belia kita ni tak lari pada landasan sebenar. Itu Allahu a'lam. Memang bunyi pegawai belia lah. Belia. Cara dia punya semangat tiba-tiba dia sebut. Api pun dah keluar tadi. Habis COVID semua datang Sarawak. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Jadi kita memang sebenarnya saya dengan Ustaz Walukman ni sahabat di Sarawak. Saya selalu makan dengan dia, makan di kampung Mikolok. Patingan. Mikolok. Kau tu sedap betul. Sedap. I like Mikolok. Mikolok kat kampung Patingan tu sedap betul. Kan? Ada lagu juga Mikolok tu. Kau ni agak-agak lah kan. Tapi macam mana pun, tapi macam mana pun saya ucapkan selamat maju jaya jugalah kepada Cik Luqman yang telah pun menggerakkan. Dia pun ada buat, saya nak tengok dia banyak share kan dalam Facebook. Dia pun ada pergi bantu bangsa-bangsa. Sebab di Sarawak ni cabaran dia lebih kurang juga. Dia berbanding macam luar sebab dia saya dapat dia dengan tahap cabaran pendidikan. Sebab ada satu cikgu nak mengajar, nak buat di Belagus. Dia Belagus ada nama tempat nama Belagus kan di Sarawak. Belagus. Tak tahu. Belagus, dekat mana? Belagus. Apalah orang Sarawak tak tahu. Tak. Dah dia lapis tampin, pilah, lepas tu Belagus lah. Kalau aku kat Negeri Sembilan, aku tahulah. Aku tanya kau sebab Sarawak lah. Siti. sebab Belagus tak ceritanya dekat Belagus tu katanya lah ni masa kita forum itu tentang PDPR itu, katanya cikgu ni perjalanan dia nak menuju ke sampai ke Kapit dia dah berapa jam. Daripada Kapit nak pergi ke yang Belagus ni jauh dari Kuching ni. Ya, daripada Kapit Belagus. Berarti total perjalanan lebih 10 jam. Dan di kampung tu cikgu tu mengajar, elektrik pun tak ada. Jadi cikgu bayangkan dengan tahap kita ni dengan PDPR ni. Jadi cikgu tu ambil masa, tapi itu bukan alasan. Cikgu tu ambil masa pergi ke bandar, pergi ke Kapit. Bagaimana pergi ke Kapit? Sebab dekat sana dia boleh copy semua masuk dalam laptop dia. Dan dekat sekolah pula pakai generator tu ada pula dicatu dia punya bekalan tenaga.
Dia mengajar tu, dia berdasarkan tu. Dan budak-budak sana memang seronok belajar. Jadi fikirkanlah anak-anak hari ni yang dekat Semenanjung ni, yang kata dengan segala kemudahan. Kadang-kadang, kalau boleh kalau bergaduh tu mak bapak tu, bila nak bina sekolah? Kalau boleh, buka pintu sekolah kalau boleh. Sudah macam bapak tu nak pergi sekolah. Anak tu tak nak pergi sekolah. Salah kan? Itulah cerita dia. Tapi apa pun saya doakan mudah-mudahan Saudara Luqman terus kuat semangat untuk memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Amin. Jadi kita balik pula kepada Nana. Kita pun masa tak lama, kesian kan. Tapi okey, Nana nak tanya sikit soalan tentang, yalah tahulah sekarang ni dengan tahap cabaran dalam dunia artis ni kan. Kita tengok ada artis ni kan, kadang gambaran dalam dunia seni ni ada yang dia share gambar, wah dekat tepi menara Eiffel dekat France. Lepas tu dia tunjukkan gambar dia dekat tepi laut lah, lepas tu kereta bergambar dengan kereta besar. Kan? Show off lah ni. Dalam bahasa Jawa sebut show off lah. Dalam bahasa Negeri Sembilan sebut jobo belagak gitu kan. Macam tu lah. Tapi makna kata ada yang menunjuk, tapi ada juga bila berlaku je COVID-19, orang yang sama. Bila berlaku COVID-19, dia kata kami tengah susah, tak ada kebantuan untuk kami. Jadi makna kata kita bukan kata tak percaya. Jadi pada pandangan Nana sebagai anak seni, kenapa perkara tu boleh berlaku? Dengan tahap mereka, kalau tengok job ada kawan yang kita dengar, wah satu kali pergi, kalau menyanyi 2-3 lagu dah 10-20 ribu. Ada yang seorang tu buat show naik atas pentas, buat demonstrasi jadi mayat dekat KPJ tu. Ada satu hospital tu, dia datang dia tunjuk bagi ke talimat kesihatan sikit, lepas tu dia berdiri ambil gambar je. Lepas tu dengan dia baring, kalau dia check kesihatan kat sini apa, itu dah bayar RM10,000. Jadi mana kata dari segi, adalah tak boleh sebut nama. Tapi sebab nak beritahu penceramah pun tak dapat macam tu kan. Tapi patut nak cerita, jadi makna kata, dalam hal tu kenapa jadi begitu? Bila datang COVID, tiba-tiba susah, tiba-tiba je. Sedangkan kita tahu job tu banyak kan. Jadi apa pandangan Nana dalam hal ni? Silakan. Okey, sebenarnya ini isu yang agak sensitif ya. Sebab Nana takut cakap sebenar lebih-lebih. Tak, dia ramai. Tapi makna general je lah. Okey, sebenarnya memang golongan artis ni dia cakap Negeri Sembilan pula. Boleh, tak salah dah. Tak salah dah. Boleh. Okey, biar ada orang tu belajar macam mana cakap Negeri Sembilan. Dongar ni Ija dongar. Kau dengar lepas ni kau cakap macam ni ya? Okey. Sebenar kan. Golongan artis ni sebenar sebenarnya dia banyak macam sebenarnya. Nyanyi pula dah. Okey. Macam ni. Okey, sebenarnya golongan artis ni memang dia punya payment tu memang agak besar lah. Ada yang besar, ada yang sekali bayar banyak kan macam tu. Tapi itulah, bila sekali bayar banyak tu bukannya kita dapat setiap bulan amount yang sama. Amount dia berbeza-beza. Ada bulan kita dapat banyak ni. Boleh cover 2-3 bulan. Bulan depan kita dah tak ada show. Jadi sebenarnya bagi Nana lah kan, benda-benda ni kita kena apa kata orang tu, kena berjimat-jimat lah sebagai penyanyi ni kan, dan sebagai artis ni, sebab kita tak ada EPF, kita tak ada pendapatan tetap. Jadi apa yang kita ada adalah kita ada dapat payment tu, so kita berjimat-jimat lah. Dan juga bagi Nana, kalau nak show off sangat pun itu terpulang pada masing-masing punya diri lah. Mungkin yang nak tunjukkan kemewahan tu untuk bagi apa kata orang tu, bagi semangat lah pada orang-orang kat luar sana tu untuk jadi macam dia, untuk lebih berjaya ke apa kan. Kadang-kadang mungkin itu niatnya. Dan bila terjadinya COVID ni, itulah kadang-kadang susah nak cakap artis ni kan, sebab Nana pun artis. Jadi macam Nana sendirilah, pendekatan Nana sendiri, Nana rasa kalau untuk Nana tak suka nak tunjuk
nak show off lah sebab Yelah, benda walaupun tu, banyak kan macam tu lah. Nana lebih nak show on. Nana Walaupun nak show banyak. on. Tak nak Bagi show show, off. bagi show. Yes. Show. Bagi show on. Yelah. Show Tak, on. Bagi show maknanya on. Nana, jadi Nana bukan nak tunjuk warna lah walaupun banyak kan. Jadi tak payah tunjuk macam tu lah kan. Dia sebenarnya Alhamdulillah rezeki Allah semua tu segala-gala tu kan. Jadi kita kalau boleh Itu jawapan kita tunjukkan, selamat. Itu jawapan Kita selamat kan. kita tunjukkan side yang baik lah macam tu. Contoh macam Nana sebagai penyanyi. Okay, kalau Nana ada duit lebih sikit, Nana bantu fan-fan Nana. Dan Nana juga Masya ada Allah. Nana Ya juga ke? ada Ya Allah. Kami semua ni fan Nana. Ya Allah, ya Allah. Saya fan Nana. Nana, saya fan awak lah Nana. Saya fan awak. Okay. Baik. Jangan lupa daftar skuad Prihatin Siti Nordiana. I pun nak jadi macam Eliza juga. Dengan hal suami. Bantulah. Kadang-kadang dia orang pakai baju yang sama je setiap hari. Kesian dia orang. Betul. Daripada dalam poster. Poster sampai live. Itu style baru. Start ni. Oh, style Macam baru, tu lah style style baru. baru sekarang. Betul. Jadi Betul. Nana, Okay. Nana Jadi harapkan Nana- semua doakan Nana lah. Tak Nana, jadi Nana InsyaAllah. jadi makna kata Nana sebut tadi makna kata mungkin disebabkan mereka kegagalan, mungkin adalah setengah, bukan hanya artis tapi termasuk juga yang ada career yang lain pun, lawyer, engineer ke tak kisahlah. Tapi kadang bila dia dapat duit projek, dapat duit sesuatu dan sebagainya. Jadi yang paling penting sekali beringat. Jadi cara Nana disiplinkan duit ni macam mana? Cara Nana disiplin macam mana? Okay, cara Nana disiplinkan duit ni, kita berbelanja ikut kemampuan lah. Maksudnya macam Nana tahu sebagai artis ni kita memanglah nak kena, kadang-kadang nak keluar, kenalah, apa kata orang tu? Nak rasa lah. Presentable. Nak kena kereta pun orang tengok macam, oh kereta ni dia pakai. Macam tu lah. Nana akan kata apa? Nana Oi, dahsyat, Ustaz. kancil yo. Yo lah. Pakai apa? Keto Nana. Kancil. Kelisa. Sama lah. Saya pakai Azia. Oh Azia. Sama lah kita Ustaz. Jadi macam bagi Nana kita bersederhana lah dalam apa saja yang kita buat kan. Sebab kita tak semestinya selama-lamanya kita akan berada di atas. Sometimes dan ada masanya orang lain pula yang akan berada di atas kan. Betul. Macam tadi Sawal Lokman tadi atas tadi tiba-tiba dah kat bawah macam tu lah. Usik lagi. Kena sabar. Betul. Okay. Macam tu lah Ustaz. Pandai-pandai lah jimat ya. Pandai-pandai jimat. Pandai-pandai lah jimat. Baik. Jadi itulah dia. Perlu nombor akaun tak? Nak nombor akaun siapa pula ni? Nombor akaun kan dia kata orang susah. Saya pun Nana. Tak. Dah register sebagai fan belum? Dah register Fan club sebagai dah fan. kau dah register dulu. Like lagi lagu Nana pun banyak saya hafal dah. Macam mana? Okey, mana? Yang mana? Nyanyi satu. Satu Ustaz, lagu. satu lagu. Ustaz. Cuba. Tak ingat. Saya tanya. Tak ada. Cepat. Alah, cepatlah. Cepatlah, copet. Saya cuma tahu lagu Dia Duit dengan Allahyarham Acik je dulu. Itu saya tahu. Lagu lain Okey saya lah tak tu. tahu. Cepat. Single saya tak tahu. Cuba nyanyi sikit. Ku lupa lah tu. bukakan mata ini. Lagu tu kan? Ingat tak? Lagu Ku tu. terbayang. Saya suka lagu tu. Lagu apa nama lagu tu? Tak, aku bukan tanya kau suka ke tak, kau nyanyi je lah. Cepatlah. Udah lah. Aku satu tu. Aduh, Legit pening pasal lah. lagu tu dah. Tak, Nana nak dengar. Nana lagu dengar tu nyanyi cepat. Cepat. Nyanyilah Cepat. sikit. Tak tahu lagu benda. Lagu Lagu apa tu lestari Nana lah. yang Nana dengan Kai Bahar tu apa? Bukan. Yang lagu yang hari tu. Lagu kan lestari yang biasa. Satu kau rasa. Usik mengusik. Itu lagu tu. Hijab. Semakin lama kan? Semakin rindu. Menjadi rindu. Betul. Macam lagi? Entahlah. Asyik Mana merindu. dengar Ustaz nyanyi Itu tu kan? lupa lirik dia. Saya masuk tu. Rindu tersentuh rasa tidak terduga
Tak, Timbullah cuba buka. Timbullah sayang. Betul. Antara Andai Allah. tak jumpa. Dia lirik tu tan sayang dia ingat tu dia menyampah tu. Aduh. Kalau lirik ada memang lancar ni, tak habis forum. Masalahnya. Itulah pasal. Ada lagu Bagus ya. Tak, Tak kalau ada Nanti lirik kat kucing. itu bukan lancar, tu kau boleh baca namanya. Faham? Tak. Boleh tu. Eliza boleh Okey, juga. okey, Lagu okey, Eliza tak pun apa, ada. okey. Okey, tak apa. Kita teruskan Dah, dengan terima kasih, Eliza. Sam. Kita dengan Eliza Yo, Helmi. Jadi Yo. yang penting kita nak Heliza, mungkin kita sekalikanlah Heliza dengan Hazwani sebab masa tak banyak. Heliza Hazwani sekali je. Dia Helmis jawab. Okay. Kawan kan boleh saling sokong menyokong, kan? Aduh. Jadi bagaimanakah, apa yang boleh kita pelajari di saat Helmis ni kan, The Helmis ni melakukan misi kemanusiaan di dalam dan di luar negara. Kalau boleh usik-usik sikitlah, apa beza ketara lah anak muda sana dengan kat sini. Kongsi sikit. InsyaAllah. Ni pengalaman sendiri waktu dekat Gaza, Ustaz. Dan semualah yang tengah tengok ni. Waktu tu budak-budak dekat sana main bola Semua ke pantai lah. Ketika Aduh. Tanang sana, tanang sini. Tondang. Tondang bola. Lepas tu gak dia mengalir air mati ke. Teruk betul tu je. Ya Allah. Tak apa. Sebelum ni aku cakap Negeri Sembilan tak ada orang nangis dah. Tapi kau cakap Negeri Sembilan orang semua nangis ke anda ada tu Nangis kan. bola tu. Inilah namanya Tondang. Nogori Sembilan yang Tondang. Dongat sini. Lepas tu Okay. saya Dong. pun nak join main bola di Gaza. Saya mau join main bola di Gaza tapi saya tak jadi. Negeri Sembilan mana Saya pun. cakap bahasa Jepun tau. Sayo herga kato macam tu. Tak dengar apa. Saya tak jadi Aduh. main bola sama mereka. Kerana Dah hidung pula dah. Dah lain pula dah. Apa pula bahasa Tak jadi main bola sama mereka kenapa? Bijak. Cuba cakap elok-elok. Langsung capek. Aduh. Kau aku tak Sama faham. pula dengan moderator gila. Dah. Okay. Kau fokus. Jadi macam mana tu? Macam mana tu? Okay. So, diorang pun main bola. Saya pun nak jalan, Ijaz pun nak jalan dia main bola. Tapi tak jadi sebab apa tau? Budak-budak dekat sana, dia main bola tu, dia main pasing-pasing. Dia kena jawab soalan macam forum kita lah. Contohlah, A nak tendang bola kepada B, A akan cakap Ar-Rahman. So dapat kepada B. B kena sambung sebelum nak pass kepada C. B akan jawab Allamal Quran. Sebab tu je tak join. Kalau join mesti akan Sadaqallahul Azim. Penutup terusnya gol. Terus Maknanya gol. tak bukan gol. Mana budak tu dah tak boleh main bola dah dasar Allah. Tak boleh main dah kan. Okay. Mana dahsyat budak ni. tau. Hafal Quran. Satu. Yang kedua pula diorang waktu tu perang kan, tengah perang kita pun cakap dalam perang pun pergi sekolah sebab ada budak pakai beg sekolah tau. Kenapa pakai beg sekolah pergi sekolah ni dalam keadaan perang? Kita kan kat Malaysia, bukan kat Malaysia lah, diri sendirilah zaman dulu kan. Kalau demam tak poi sekolah. Kalau batu uhuk-uhuk tak poi. Kalau sakit hati pun tak poi. Sakitnya tu di sini pun tak poi ke sekolah. Tapi Sakit hati pun tak boleh. tak poi. Jadi mereka susah juga aku nak cakap, tak pernah jadi gagap macam ni. Tak, dah bunyi Kelantan pun ada apa. Aku pun heran lah, bantai lah. Dia cakap satu Malaysia Aku dah ni. suka kau lah Ijaz. Suka Eden lah. Pokok kau lah. Yo. Lepas tu apa yang diorang cakap kami cakap lah. Lebih kurang macam ni lah, tak erti sangat bahasa Arab. Jadi ada orang translate kata dalam keadaan perang pun kamu pergi sekolah. Jadi budak ni kata aku pergi sekolah bukan semata-mata nak dapat sijil A. Aku pergi sekolah bukan semata-mata nak dapat nombor 1. Tapi aku pergi sekolah sebab aku nak jadi khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Mana mungkin aku boleh bagi manfaat kalau aku tidak ada ilmu? Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, man arada huma fa'alaihi bil ilm. Kalau kita nak dunia, kita kena ada ilmu.
kita nak akhirat, kita kono ada ilmu. Kalau kita nak dua-dua, kono ada ilmu. Begitulah perbezaan. Eliza semangat lain macam ni. Lain macam Kalau semangat nak- ujung-ujung ni. Kalau nak tondang pun kena ada ilmu. Tondang. Betul kan? Jadi Okay. nak kata satu lagi lah sebelum kita pass kepada Hazwani Helmo. Helmo Helmo pula dah. Depo. Kau tukar nama ayah kau apa pasal? Kalau Helmo pula dah. Alah, Oni 9 tak ajar tukar nama ayah ni, kau jangan. Okey. Senang Atijah Sikit betul? lagi. Lepas tu, Okay. apa yang Adam belajar dengan kanak-kanak di sana, keluarga dia, mereka bangun pagi Negeri untuk Sembilan solat mana subuh. pula? Kalau kita bangun pagi, abang-abang pergi sekolah. Jadi bila cuti, kita tak kejutlah anak-anak pergi sekolah. Maknanya dia orang pun faham bangun pagi untuk pergi sekolah. Subuh tak semayang. Tapi dia orang sekolah ke tak sekolah, subuh nombor 1. Maknanya solat itu nombor 1. Wallahualam bisawab. Yes. Saya rasa kan sangat bersetuju dengan Ustaz hebat. Rahman cakap tadi. Waktu PKP ni kita kena ada belajar skill ni. So kadang-kadang belajar setuju skill lah. Kau setuju lah. Dia setuju. Kau lah. jangan suka-suka setuju. Tak boleh tidur Salman malam ni. Wah, dahsyat lah. Eden nak show on sikit. Poi pokan. Jeng 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 jeng. Poi pokan. Jeng jeng jeng. Naik basikal. Jeng jeng jeng. Tengah hari. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Tengah panas. Jeng jeng jeng. Lain muzik kau tu Dah, jangan dah. satu. Tak, kalau daripada Seremban kau nak pergi Pekan, Kek Pahang tu jauh, kau jangan naik basikal. Orang semua naik kereta, kau naik apa. Kau jangan buat-buat. Jauh, ambil tu. Jauh. Kau sampai sana dah tapek kau ke jeng-jeng dah tapek dia dah. Memang kau ya kan. Ya Azwani sambung. Azwani sikit ni. Azwani sikit sambung. Okay, secara ringkas ni lah. Macam ada satu kisah pemuda di Gaza ni yang sangat memberi kesan mendalam. Walaupun Kak Ja dah terlalu muda, tapi Kak Ja pun terkesan dengan kisah anak muda ni. Ya, terima kasih. Kak Jam memang muda. Nama dia adalah Asyahidah Razan An-Najjar. Dia Pemudi lah. Pemudi Perempuan. Okay. Bahasa tata bahasa pula ya. Okay, nanti kita belajar skill tu. So dia ni Masya Allah, ni kami berdasarkan cerita kami interview sendiri dengan ahli keluarga dia, mak dia sendiri cakap, dia kata dia ni pada usia muda dia jenis suka tolong orang. So kita cakap, oh ya, sampaikan satu tahap sebab di Gaza ini kehidupan diorang ni sangat mencabar. Sangat-sangat susah. Tapi dia ni boleh fikir tentang orang lain. Contoh, boleh je macam kita nak selamatkan diri kita. Contoh macam dia tak silakan dia nak kahwin kan masa tu. Dia adalah cincin. Cincin. Tapi dia jual cincin itu sebab apa? Dia nak bantu orang lain yang susah, yang takut cedera. Sebab setiap hari Jumaat di Gaza ni, untuk pengetahuan semua, mereka ada satu nama dia apa tu? March. Apa? Great Return of March. Okay. So maknanya Great Return of March ni setiap hari Jumaat diorang akan berkumpul di satu kawasan yang berhampiran dengan Israel. Diorang nak kata kembalikan tanah kami. Kami nak negara yang kamu duduk adalah tanah kami. So setiap hari Jumaat diorang akan kumpul dan kebiasaannya pada hari Jumaat lah ramai yang terkorban disebabkan apa? Rakyat Israel, kita tak nak dia panggil rakyat. Mereka ini, Zionis ini, mereka akan tembak pada orang-orang yang tertentu. So disebabkan itulah Razan An-Najjar ni, pemudi ini dia rasa macam tak sedap. So dia jual lah segala harta yang dia ada pada ketika itu. Umur dia 21 tahun sahaja. Dia merupakan paramedik. Bayangkan hebat anak muda ni, dia jual sebab nak tolong orang lain. Akhirnya kerana dia ini hati dia terlalu mulia, Allah ambil nyawa dia pada bulan Ramadan. Pada ketika itu dia sedang membantu orang lain, tapi Zionis telah tembak dia daripada belakang menggunakan apa, butterfly bullet So maknanya butterfly bullet ni bila masuk ke dalam badan kita, dia akan jadi explode. Dia akan macam pop kat dalam badan macam tu. So segala organ dalaman dia tu memang dah hancur pecah lah. So kami pun dapat memakan dia meninggal dunia. Dia kena tembak pada ni lah hari Jumaat jugalah, bulan Ramadan ke macam mana? Ramadan hari Jumaat tak sure. Tapi bulan Ramadan. Nak buka puasa. Bulan Ramadan lah. Oh, ya Allah, ya. Mak dia cerita. So lepas tu
mak dia nak membela, mak dia sekarang ni jadi paramedik pula. Dan adik dia pula jadi seorang lawyer sebab dia nak mempertegakkan hak kemanusiaan. Jeng. Banyak ya. Allahu Akbar. Jadi macam itulah. Jadi mak dia kata itulah dia. Jadi saya ucapkan dan saya baru dapat signal daripada Yayasan Budaya Malaysia. Mereka juga berhasrat menjadikan Heliza dan juga Hazwani kalau pergi ke mana saja juga boleh juga menjadi jurucakap bagi pihak Yayasan Budaya Malaysia untuk program korban ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tepuk. Okey. Jadi okey. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, memang ini satu bentuk yang kita boleh contohi. Bukan senang nak tengok ada anak-anak muda yang macam ni yang sanggup pergi ke sana. Dan kalau kita tengok Abang Aflin Syaukis ni pun pernah kongsikan bagaimana ketika dia pergi ke Gaza, dia jumpa seorang pemuda. Kita nampak askar ni dia bukan macam askar yang garang jauh sikit tapi nampak memang sini tak. Dia tetap walaupun bukan senapang, dia mesra menyantuni budak-budak, kanak-kanak, dan memang akhlak dia memang nampaklah akhlak dia memang baik. Dan kemudian bila Abang Afli Syauki kata bila ditanya pada tentera kita, tentera Palestin ditanya, adakah kenapa kamu beria berperang ni? Kamu dah asyik-asyik kena tembak, asyik-asyik mati. Kan? Jadi dia kata, yalah, kami yakin kami akan menang. Dia kata. Kemudian bila ditanya bila akan menang, dia kata soon. Dia kata, makna tak lama lagi. Dengan penuh keyakinan, walaupun apa juga keadaan sekalipun, mereka yakin bantuan Allah akan sampai. Jadi tu dia mesej untuk semua orang. Macam tu juga dengan COVID kita ni. COVID kita ni, kita cakap, kalau macam ni lah 4,000 ni, bila elok. Tak, kita kena yakin. Bantuan Allah Ta'ala kepada kita. Sebab datangnya penyakit ni, Allah yang izinkan. Al-Ni'at tarik pun Allah juga. Dulu masa mula-mula, kita didatangi penyakit ni dulu, kosong jalan raya. Dan kita sendiri pun takut. Keluar pun beli barang, cepat nak balik. Tetapi makna kata, Alhamdulillah, lepas tu PKPB je, wah semua orang dah macam terkeluar pada kandang, dah terlopeh kan. Seronok pernah keluar sana, tak ada. Buat pangkah, kat tempat duduk tu, kat pangkah tu dia duduk kan. Apa dia peduli kan. Jadi, macam tu lah. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak sebenarnya pengajaran. Jadi kalau ikutkan dengan Heliza Helmi, dengan Hazwani dan juga Nana Asri dan juga Sawal Luqman, insyaAllah kita akan buat satu lagi perbincangan nanti mungkin Heliza dan Hazwani kita akan buat. Heliza Hazwani kita akan buat juga khusus untuk isu bantuan di Syria mungkin insyaAllah. Sebab apa yang dibuat tu sejajar insyaAllah kita bantu. Bantuan untuk seluruh negara lah, bantuan kemanusiaan kita akan bincang lagi isu tu. Bukan semua orang boleh ada yang boleh main belon kan. Bukan semua orang yang boleh pergi sampai ke luar negara, bukan semua orang perjuangannya. Jadi insyaAllah. Jadi sebagai penutup, kita minta secara ringkas setiap seorang saya bagi masa 3 minit untuk bagi nasihat akhir. 3 minit saja. 3 minit. Dimulakan dengan Ustaz Wal Luqman. Silakan. Pesanan akhir pada semua. Okay, Alhamdulillah. Sedih sangat apa? Alhamdulillah. Bukan sedih. Jam 10.30. Okay, Alhamdulillah. Saya tak banyak, cuma saya nak pesan kepada diri saya dan semua sahabat-sahabat atau semua penonton yang menonton borak santai kita pada malam ini, dan saya cuma nak tekankan tentang perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan pertingkatkan amal. Dan kita ini tak tahu masa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala ini sebaik-baik perancang adalah yang terbaik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang merancang, tapi perancangan Allah tu hebat. Kita tidak menidakkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sedar, kena muhasabah diri, kelemahan diri kena diperbaiki, jangan tinggal ingat, mengaji dan kena amalkan perkara-perkara yang Nabi ajar. Insya-Allah sunnah bin Nabi SAW. Kita kena minta dengan Allah SWT di mana kita mesti mati dalam husnul khatimah, di mana keadaan sekarang ini kita macam-macam keadaan yang melanda dunia kan. Jadi kita tak tahu masa kita, maka itu siap siaga dengan amal ibadah seperti mana kata Yukes kan, sampai debat Yukes ada bagi tahu kan?
Dia apa kata dia? Amalan seharian itu yang pasti harus di hati, tidak ternilai bila tubuh terbujur kaku, tidak berfungsi. Di saat itulah terlihat semua di mana tempat kita ada kubur, tuan-tuan. Maka itu harus diingat. Kita hanya musafir yang didatangkan hanya sementara, menghunikan alam yang pasti akan dijemput untuk pulang. Masya Allah, tabarakallah. Itu saja pesanan saya, pertingkatkan amal, muhasabah diri dan kena tingkatkan ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada saudara Samsul Debat. Terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan yang telah menjemput kami pada malam ini, dan juga panel-panel yang manis-manis yang hadir pada malam Jumaat ini. Saudari Heliza, saudari Ni Adulia dan Siti Diana. Itu saja dari saya. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Jangan keluar dulu. Nanti dulu tau. Jangan keluar dulu. Let lo. Terima kasih banyak. Jadi betul dah tu. Jadi makna kata tuan-tuan dan puan-puan, dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi selagi mana boleh menyumbang, selagi boleh bantu, bantulah tuan-tuan. Kemudian begitu juga dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Macam itulah kesimpulan yang kita boleh kongsikan. Baiklah, kita balik pada Nana. Nana ada satu pesanan kepada semua yang sedang menyaksikan secara live ni. Alhamdulillah malam ni ramai betul. Jadi Nana tolong share sikit kata-kata pesanan pada semua, silakan. Okay, Nana nak ucapkan terima kasih kerana sudi jemput Nana pada hari ni. Actually Nana rasa bertuah sebab sebenarnya Nana seronok dengar cerita-cerita daripada Ustaz dan juga Heliza dan Hazwani. Banyak sharing yang Nana dapat, Alhamdulillah. So hikmah PKP ni sebenarnya banyak sebab bila ada kat rumah, kita ada banyak masa untuk perbaiki diri kita. So kita dapat masa untuk dengar ceramah dekat YouTube, dekat Facebook, ceramah Ustaz Syamsul. Nana selalu repost apa yang Ustaz Syamsul post dekat IG. Itu je lah pertolongan Nana dan juga sahabat akhirat Nana. Apa yang Ustaz post, Nana repost, Nana masuk ke IG story. Untuk muhasabah diri Nana juga. Dan kepada semua masa PKP ni banyak-banyak berdoa. Dan kita apa kata orang tu, berfikiran positif, insya-Allah akan baik semula. Macam lagu Nana ada buat lagu juga tahu untuk COVID ni. So lagu ni lagu ciptaan Faizal Tahir. Nana duet dengan Jacqueline Victor. 7 Faizal Tahir dengan Nana, boleh tengok dekat YouTube TV3. Dan juga jangan lupa follow squad Prihatin Siti Nordiana. Bolehlah kita sama-sama membantu mereka yang memerlukan. Okay? Terima kasih. Terima kasih. Kebetulan pula macam tak tahu je, saya pun kebetulan dah siapkan, saya sedang siapkan lagu COVID-19. Jadi dia pun nak juga. Setakat ni saya baru siap tajuk lah, iaitu COVID-19. Baru tajuk je. Jadi nak juga dia nak nyanyi juga. Lirik dia belum siap lagi. Jadi okey, kita beralih pula. Terima kasih Nana. Jadi semua join squad prihatin Nana tu. Siti Nordiana. Jadi mudah-mudahan kita boleh bantu sebab ada banyak ruang dengan Mapim. Betul. Dengan Mapim, dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, dan begitu juga dengan NGO, dengan Hikmah juga, dengan Nusawa Luqman juga ada menggerakkan bantuan-bantuan kepada mereka yang memerlukan. Baiklah, kita beralih pula yang terakhirnya kepada The Helmis. Silakan buat kesimpulan pesanan akhir, silakan. Eden yang mengucapkan terima kasih lah. Indah orang mula dah balik lah. Dah, orang dah tak cakap lagi 9 dah. Eden dah apa lah. Terima kasih kepada semua yang menonton, terutama kepada Ustaz Syamsul Kedobat lah. Malam ni Syamsul Kedobat. Kedobat. Kau dah tukar nama dan apa hal. Kau makin kau cakap sosek barik kau bercakap. Ya Allah. Sosek barik ya Allah. Kepada Siti Nordiana yang dengan squad prihatin dia, masya-Allah, bangga, dan juga Sarawak naik belon lah. Ini betul-betul boleh belon yang betul-betul boleh kita di atas udara betul-betul. Jadi kami sebagai bekas pesakit COVID ingin mengucapkan ya ke?
Ya ke? Sebab apa dengan das? Tak ada saja Caca. Jauh sikit. Jauh. Tersombong tak tu? 1 meter. Leo tu. Tak. Sombong, tembak. Kami sepenuh birthday malam ni 2019 mungkin kita akan buat pendedahan lah kot. Nanti kami fikirkan. Tapi berkenaan dengan COVID sebab Nana lah sebut COVID tadi, kami pun nak cakap pasal COVID. Sebab tu Ika Hazwan ada buat lagu Bila Aku Sudah Tiada. So nak bagi CD hari ni kita siapkan lagu masuk studio dah siap, dah ada dekat YouTube juga Bila Aku Sudah Tiada. Sebab waktu tu kami fikir kalau kami betul-betul dah tak ada Syahid dekat sana, lagu tu yang ada. Tapi tengok kami alhamdulillah masih ada. Tapi Masya tolonglah Allah. support juga walaupun kami masih ada. Ya? Begitulah. Ika mau cakap apa-apa? Tak tahu, terkejut dengan apa yang cakapkan tadi tu. Dia orang tak faham. Okey, tak faham. Okey. Apa tu, sebab Ika tengok ramai sebenarnya anak-anak muda waktu PKP ni mungkin tertekan disebabkan SPM. Bukan anak muda je, semualah semua. So apa yang kau boleh cadangkan dan nasihat pada diri sendiri adalah kita banyak bercurhat dengan Allah. Banyak berdoa. Syurhat tu maksudnya kita macam betul-betul communicate dengan Allah. Ya Allah, aku tengah sedih ni, cuba kau bagi. Sebab segalanya datang daripada Allah. Macam kami pun, kami dapat alhamdulillah jalankan tanggungjawab sebagai kerja kemanusiaan ni bukannya daripada kami, semuanya dengan izin Allah. So kita kena minta dan insya-Allah Allah akan pemudahkan. So banyakkan berdoa, dan antara benda yang best juga Ika baru amalkan tahun ni, which is banyakkan tulis journal. Sebab kadang-kadang kita ni kan bila kita stres, kita tendensi untuk share kepada public, yang which is tidak perlu pun kita kongsikan benda-benda negatif di masyarakat yang ramai. Media sosial lah. Betul, media sosial. So tulis journal tu mengakibatkan nanti kita pun akan rasa termotivasi sebab kita akan baca balik. Oh, aku pernah lalui benda ni, aku boleh survive. Macam tu. Dan nak ajak korang untuk join Telegram The Helmis. Sebab kita sekarang ni buat satu hari 4,444 kali selawat tafrijah. Jadi kita nak kumpulkan lagi a few orang supaya target kita setiap hari kita nak buat selawat tafrijah 4,444 kali. Niatnya adalah untuk diangkatnya wabak COVID ini. Amin. InsyaAllah. Amin. Allah. Jadi saya pun terima kasih banyak kepada The Helmis di atas jawapan itu. Tidak disangka-sangka yang kita dah sampai ke penghujungnya. Macam tu. Jadi pengumuman penting kan telah pun dibuat oleh Heliza, iaitu mungkin berkaitan dengan masa depan kehidupannya, mungkin kita tak tahu. Sebab banyak betul gosip-gosip Lia yang didengar akhir-akhir ini bertiup kencang. Lia betul. Tak tahu saya nak cakap. Saya sedang tidak boleh dibendung lagi gosip tu nampaknya kan. Jadi mungkin kita kena maklumi Bandung lah supaya bendung. Tak boleh. Okey. Jadi mana kata saya ucapkan tahniah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Awal Luqman. Terima kasih banyak kepada Nana yang sokongan kepada forum kita. Terima kasih kepada semua. Begitu The Helmis, Heliza dan Hazwani. Perkongsian yang sangat menarik. Terima kasih. Dengan cara santai kita dah pun bersiaran hampir 2 jam, 1 jam 40 minit dan kita dapat sambutan yang sangat baik pada malam ini, insya-Allah. Jadi jangan keluar dulu. InsyaAllah kita ada perbincangan lain selepas ini. Dan kepada semua yang mengikuti, terima kasih banyak. Apa yang kita boleh simpulkan dalam tempoh PKP ni, ingat segala-galanya ditentukan oleh Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah. Benar-benar Allah akan mengambilnya kembali. Dan semua perkara Allah Ta'ala bagi bukan sia-sia. Semuanya ada sebab. Mungkin nak dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ada sinar baru yang nak diberikan kepada kita. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Ada juga ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tetapi semuanya sentiasa ada keindahannya. Kan, Abang kata, jangan bagaimana kamu mendakwa bahawa kamu itu beriman, sedangkan kamu belum diuji. Begitu juga kalau kita dengar tadi, kita uji baru kita pijak kaca dah mungut. Bayangkan, mereka di luar sana dibedil peluru, kan? Bayangkan tu yang perkongsian yang diberikan oleh The Helmis tadi, dan begitu juga Nana, semoga terus sukses dalam apa juga bidang lapangan yang disyukuri. Jadi insyaAllah kepada semua, kita jumpa lagi dalam kesempatan. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT, menurut punca dan kelemahan manusia kami pada malam ini. Yang lemah, yang serba kekurangan. Tapi insyaAllah, mana yang baik itu tuan-tuan kita panjang-panjangkan. Jadi kita jumpa lagi dalam kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada tahun lepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbikal wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain pada salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk penonton semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan yang baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini.